Well, anyway, tahniah kepada PAS atas kemenangan besar di Parlimen Kemaman. Kita tak nafikan kemenangan mereka itu. Kejap saya adjust sekejap. Jauh sangat. Okey. Ini bermakna Perikatan Nasional kekal dengan mempertahankan 69 kerusi di Parlimen ketika ini. Okey. Manakala Kerajaan Perpaduan kekal didukung 152 ahli Parlimen. Kenapa 152 ahli Parlimen? Kerana 5 daripada ahli Parlimen bersatu menyatakan sokongan dan menandatangani MOU untuk menyokong dan menyatakan sokongan kepada kerajaan dan juga kepada PMS secara tidak berbelah bagi lagi. Okey. Dan tiada apa-apa perubahan dalam kerajaan perpaduan. Sekarang kita boleh fokus segala usaha membela kebajikan rakyat dan memacu kembali ekonomi negara. 5 and counting, yes. More to come, don't worry. Tapi kalau yang sebelah sini nak pergi sebelah sana, tidak mungkin lah. Kenapa saya kata tidak mungkin? Yang sebelah sana nak ke sebelah 69 ni, 69 ni. Kenapa? Sebab tak ada apa yang mereka dapat. Malah kalaulah mereka ni bijak ataupun menguruskan, menjaga hati MP-MP mereka. Saya dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Bukit Gantang. Bukit Gantang ni, dia pada saya seolah-olah menyatakan kekecewaan oleh okey, saya nak invite orang-orang kat bawah ni. Inilah masanya korang nak naik dan ceritalah berkenaan dengan kemenangan tu. Silakan. Sila. Saya pinkan. Okey, silakan. Jadi buat seluruh jentera, seluruh negara turun ke Kemaman, bertukus lumus selama 14 hari. Perhargaan setingginya atas usaha dan ikhtiar korang. Tak ada apa yang berubah. Tak akan jadi PM11 pun. Ya. Dan kalah menang bukan alasannya. Ada kala menang, ada kala kalah. Ketika menang jangan angkuh dan ketika kalah jangan kecewa. Life is a journey. Dan perjuangan ni adalah satu kalau dia give up, dia tak akan jadi Perdana Menteri. Okey. Kenapa korang ni yang acah-acah proud sangat ni, kenapa tak berani nak naik bercakap dengan saya? Saya pelik tapi benar ni. Saya seorang je kat atas ni. Ke korang takut saya naikkan orang? Tak ada orang yang nak naik sebab saya tak nampak pun kawan-kawan saya lalu. Okey. Waalaikumsalam. Jadi insyaAllah kita bina kembali kekuatan, kepercayaan dan keyakinan. Alah, kita dah prepare dah. Terengganu ni bila mereka ni menang dengan fitnah, saya tak nampak mereka ni menang dengan strategi. Saya tak nampak dia orang ni menang dengan keupayaan mereka. Saya tak nampak mereka ni menang dengan kehebatan mereka memacu ekonomi. Tidak. Dan korang bayangkan fitnah-fitnah yang dibuat di Kemaman itu saja, yang nombor 1 top of the charts, apa dia? Okay, saya invite ni Ezari Racun TikTok, silakan. Serious Denny apa? Naiklah kat atas ni. Menang besar, ya, menang besar tak ada masalah. Kita dah tahu dah keadaan di Kemaman tu macam mana. Sebab tu saya pun malas nak bercakap sangat kan. Tetapi kita still encourage orang untuk terima seseorang yang telah berjasa kepada negara, yang ada kemampuan dan sebagainya. Janganlah pilih. Tak, saya bukan orang BN. Kenapa saya nak menangis? Thank you, Daniel. Kita dapat gift. Thank you, Daniel. Bagi Kara, Daniel. Bagi Cora. Tak ada masalah. Sekarang ni korang 69 je. Thank you, I love PMX. Sekarang ni korang 69 je. Kita 152. Why shall I be sad? Kenapa saya ni kena sedih? Saya bukan orang BN. Saya orang PKR. Come on. FYP, thank you. Thank you, Daniel. Thank you, LPMS. Thank you, Boji.
Walaupun kan, saya kesian betul lah kan. Walaupun mereka menang satu kerusi yang mereka dapati. Kenapa kerusi ini dipertandingkan? Sebab mereka ini rasuah. Dan saya amat malang sekali pada rakyat Terengganu Kemaman. Tak pelik pun jika PAS memerintah. Bagi saya mereka kerugian apa? Kerugian kerana memilih orang yang rasuah sekali lagi. Parti yang bersalah rasuah sebelum ini, mereka pilih sekali lagi. Tak ada masalah. Sama juga macam di Kuala Terengganu hari tu, again and again. So no big deal lah bagi saya. Biarkan mereka ni. Parlimen Kemaman dimenangi oleh PAS apabila calon parti itu Samsuri memang kelebihan yang majoriti besar. Kita sudah syak sebenarnya bahawa PAS ini akan menang kerana ialah kan BN ini harus menempa nama semula di Terengganu dan juga di Kelantan. Syak ialah harus. Tetapi alhamdulillah PH menang bergaya lah sebelum ini di beberapa PRK. Okey. Secara keseluruhan 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing di PRK itu. PRK Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid daripada PAS pada pilihan raya umum ke-15 yang lepas kerana merasuah. Saya ingat parti Islam tak sepatutnya merasuah, tapi dah 2 kerusi daripada parti yang namanya kononnya Islam yang membawa nama Islam, yang kononnya memperjuangkan Islam tapi rasuah. Kan, saya rasuah, sedih betul lah. Sampai terpaksa bertanding semula. Kalaulah kerusi ni kerusi BN tapi korang menang, then only korang boleh berbangga. Tetapi kerusi ni kerusi korang. Dan kalau korang dapat mempertahankan itu, nasib baiklah. Kan, jadi PAS nak Ahmad Samsuri jadi PN. Ahmad Samsuri yang telah gagal membawa kemajuan kepada Terengganu, Ahmad Samsuri yang telah gagal membawa peluang pekerjaan kepada orang Terengganu. Dia memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda Terengganu dengan menghantar 20,000 bukan 20,000 lah, dia hantar, aku tak tahu berapa lah, tapi dia berjanji nak menyediakan 20,000 peluang pekerjaan untuk anak Terengganu. Tetapi dengan apa? Dengan menghantar orang Terengganu muda 20,000 berapa tu? Betul kan saya? Sonic di Shah Alam. Jadi mereka masih nak menumpang di negeri orang. Negeri sendiri tak ada peluang pekerjaan, dia nak bagi kat negeri orang anak-anak Terengganu ini. Nampaknya lepas ni pemimpin bersatu seperti Muhyiddin, Hamzah dan Peja dan Azmin dah boleh gigi jari lah. Jangan lagi nak berangan nak jadi PM. Sebab ada dah calon PAS untuk jadi Perdana Menteri daripada PAS lah. Jika PN berkuasa. Saya sekarang ni, saya seronok nak tengok. Diorang ni bergaduh sama sendiri. Korang bayangkan, lepas ini Samsuri ni jadi satu ancaman lah kot kepada puak-puak bersatu. Sebab, kau tahu tak, bersatu sekarang ni tengah terumbang-ambing. Diorang ni tengah gaduh sama sendiri. 5 MP dia dah menyokong PMX. Kau bayangkan, apa perasaan Muhyiddin, Hamzah, Peja, Azmin yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri ni. Tiba-tiba PAS nak sailang. Kedudukan Perdana Menteri tu. Sebab apa tahu? Sebab kau bayangkanlah, Bersatu ni dah tolong PAS berkempen dan sebagainya. Tiba-tiba dia nak sailang berkenaan dengan jadi PM. Dia kan PM punya PM punya position tu bukan ke untuk bersatu je. Saya rasa macam tu lah. Tapi dia nak sailang pula. Biar dia orang bergaduh sama sendiri. Dan ini menarik untuk kita lihat lah. Kan? Saya rasa parti yang anggap mereka ni membawa Islam ni, dia orang membawa ekstremism je. Kenapa? Okey, ustaz yang buat kenyataan fitnah, ugutan terhadap PM ditahan polis. Lepas tu kau tengok tak yang Imam Mustaqim tu pun sama juga kan, dah dipenjarakan pun.
Okey. Jadi, kita tak nampak pun orang daripada PAS yang datang untuk membela mereka yang membuat kenyataan begitu kerana apa yang dia orang sebarkan. Sebab tu saya kata dia orang ni menang dengan fitnah. Kan? Dan politik Khawarij ini bahaya kerana jadikan naratif akidah. Adalah senjata untuk lawan musuh politik. Kafir, munafik, liberal, akidah dan lain-lain. Paling kurang mereka panggil musuh Allah, walhal hadis Nabi menegahnya. Ya, bila akidah lawannya dianggap sesat, mereka lakukan pelbagai dosa terhadap lawan politiknya seperti fitnah, ugutan jenayah, kazaf. Okey, saya bagi contoh macam Pak Cik tadi. Bila dia lawan musuh, paling mereka lakukan, dia kalah berhujah dengan kita, dia dengan pantas telah mainkan isu kazaf, jenayah kazaf. Jadi ini tak betul lah. Pada saya mereka ni tak ada modal. Dan bila saya tunjukkan bukti berkenaan dengan amanat hadi itu difatwakan sesat oleh JAKIM, dia terjun tiruk. Sebab apa dia terjun tiruk? Sebab dia tak ada bukti yang nak menyatakan kepada kita. Dia tak ada bukti pun nak tunjuk. Dan diorang ni pun sekadar banyak yang jadi bacol lah kan, komen-komen kat bawah. Tapi kalau kita ajak dia orang naik atas, dia orang ni tak berani pun. Jadi matlamat perjuangan Islam telah halalkan kaedah dosa yang mereka buat. Contohnya, rasuah itu sedekah. Kan, matlamat perjuangan Islam telah halalkan kaedah dosa yang diorang buat. Ada diorang kecam berkenaan dengan rasuah yang diorang buat tu, sampai didapati bersalah dan dilucutkan kerusi. Tak ada. Kerja mereka bukan lagi nak selamatkan akidah umat Islam. Lebih sesat akidah lawan mereka, lebih baik untuk buat mereka raih sokongan. Sebab itu yang diorang duduk canang-canang di dengan rasuah yang diorang buat tu. Kesesat. Berhadapan dengan saman berpuluh juta, babe. Berhadapan dengan saman. Thank you Fly XFF. Fly XFF. Mungkin akan berhadapan saman daripada negeri jiran juga. Inilah mereka rela membuat fitnah dan berhadapan dengan saman dan menghadapi kesan yang dahsyat daripada fitnah mereka itu semata-mata mereka nak memesongkan. Kan? Inilah cara mereka ni meraih sokongan. Dan Al-Quran dibaca hanya untuk serang lawan, walhal Al-Quran sendiri sedang melaknat perlakuan dosa mereka. Semua parti yang berlawan dengan mereka menjadi mangsa, sama ada UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, kan? Ingat tak Memali? Seperti yang kita ceritakan petang tadi. Puncanya apa? Puncanya naratif ekstrim politik. Pilihan raya yang telah menjadi pertembungan Islam dan kufar. Jadi mereka sentiasa punya cara untuk perkukuh doktrin ini melalui apa? Usrah, melalui tamrin, ijtima dan muktamar. Jadi seperti mana pengikut kultus lain, mereka juga selesa berada di dalam bubble itu dan sentiasa diperkuat dengan cara fikir itu. Saya bina sekejap. Okey. Dan ini bermula daripada apa? Bermula daripada doktrin politik. Timbulkan kebencian melampau, akhirnya bawa kepada tindakan keras seperti ugutan bunuh yang berlaku sehari dua ini. Dan kita tengok banyak ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri umumnya disebabkan oleh ekstremisme ini. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk ROS wajibkan PAS tukar nama Islam yang ada dalam parti mereka kepada nama lain, sebab parti ini amalkan rasuah. Fitnah sana sini, tunggang agama demi kepentingan politik. Akhirnya Islam juga yang dapat nama buruk. Dan sebagai umat Islam, saya rasa malu dengan perkara ini. Lagi satu, berkenaan dengan aman Palestin tu, tunggang juga, tunggang kesengsaraan rakyat Palestin. Dan ISMA, siapa ISMA? Banyak proksi syarikat di bawah ISMA secara tidak langsung berhubung dengan aman Palestin itu sendiri. Okey, jadi lagi satu menyelirukan umat Islam sendiri yang jahil apabila mereka beranggapan bahawa doktrin selama ini bahawa PAS itu Islam dan Islam itu PAS, hingga mereka anggap dengan anggapan sesat bahawa undi PAS masuk syurga. Sedangkan Islam itu indah, PAS itu yang huduh sebenarnya.
Di dalamnya terdapat ribuan pemimpin-pemimpin yang berjaya membodohkan penyokong-penyokong masing-masing dengan pelbagai kaedah dan juga cara. Dan saya rasa sudah tiba masa ni kita membantras lah anasir-anasir jahat ini. Lagi mungkar, saya rasa baik dia tukar nama saja kepada Parti Melayu Se-Malaysia. Tak silap, tak salah. Parti Melayu Se-Malaysia, PMS. Bolehlah kau monopos cepat. Kan, lebih tak relevan dan tidak lagi memalukan Islam itu sendiri. Di mata orang Islam dan di mata orang bukan Islam. Jadi itulah hadis umat Muhammad SAW akan berpecah kepada 73 puak firqah ataupun milah adalah berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan mazhab, tarikat, politik atau seumpamanya. Adapun perpecahan kerana mazhab, perbezaan fiqh dan ilmu kalam ini tak termasuk dalam perpecahan 73 puak selama mana pegangan atau amalan mereka tak ada kaitan dengan akidah lah. Tapi inilah apa ciri-ciri orang Khawarij ni. Ciri-ciri puak Khawarij ni taksub terlalu tertinggi kepada ketua, kepada puak dia, mudah mengkafirkan atau memunafikkan orang lain, bersikap gulu dan melampau dalam tindak tanduk harian mereka. Kebanyakan pengikutnya berusia muda dan tak matang, merasakan diri mereka saja terpaling Islam. Diorang ni pendek akal dan otak untuk kerana mereka telah memajakkan kepada pemimpin pujaan mereka. Orang lain semua tak betul, hanya dia yang betul dan sanggup melakukan apa saja, termasuk membuat perkara yang di luar batas. Seperti ugutan bunuh hari itulah hari ni kita nampak banyak yang terjadi hari ni dan ramai yang telah dicekup, alhamdulillah. Dan Wan Ahmad Faizal kata apa? Dia kata tak betul ada 10 MP nak lompat kepada PN. Wan Ahmad Faizal kata tak betul ada 10 MP kerajaan nak lompat kepada PN. Dia kata Rizwan bukan MP pun. Bagaimana dia tahu? Khabar angin je tu. Bila media tanya Rizwan kata no comment pula. Kenapa Rizwan buat kenyataan begitu? Apa impak dia? Impaknya bulan 1 ni Sultan Johor, akhir bulan 1 ni Sultan Johor akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Sultan Johor dah pesan dia tak nak ahli politik bercakaran. Kenapa Waf Nafi? Hubungan baik parti politik dengan mana-mana pihak, termasuklah istana, perlu dikekalkan dan PN tak boleh pada ketika ini, terutamanya apabila menghampiri peralihan tugas Yang di-Pertuan Agong kepada Sultan Johor, dilihat seolah menghura-harakan suasana dan kestabilan politik negara. Ini adalah perkara yang menarik untuk kita saksikan. Kita tengok lepas ini sama ada puak-puak ini diorang ni mampu lagi tak berpolitik secara ekstrim macam ini. Dan sebab itu saya tak heran walaupun diorang menang di Kemaman ni, menang kan, memang dia dah kerusi dia. Okey, saya nak bawa naik kawan-kawan, tapi pesanan daripada Abang Adam tadi, dia kata jangan layan puak-puak kat bawah tu komen. Kalau dia nak naik, biar dia naik. Sebab diorang ni ada modus operandi baru. Bila kita layan di komen, lepas tu kita balas dengan nada yang marah ke, dengan apa ke kan, nanti dia report, lepas tu kita konon-konon yang bully mereka. Ini taktik yang barulah. Jadi sebenarnya sebelum saya naikkan orang kat bawah, abang-abang yang kat bawah tu, saya nak beritahu lah, MPPN sudah hilang kepercayaan sebenarnya terhadap parti mereka sendiri. Selepas 5 orang daripada Perikatan Nasional menyatakan sokongan secara terbuka dan rasmi kepada PMX, kini ahli parlimen daripada Bukit Gantang kan, yang terbaru kan, menyusul. Jadi itulah tak mustahil selepas ini akan ramai lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan lebih drastik lagi. Tindakan ahli parlimen PM menyokong Datuk Seri Anwar membuktikan apa? Ramai pemimpin pembangkang memperakui kewibawaan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa ini berlaku? Ada beberapa asbab yang boleh menjadi punca utama keadaan ini tercetus. Pertama, mereka sudah hilang kepercayaan terhadap parti dan pemimpin parti. Ini yang dikatakan oleh Bukit Gantang sendiri semasa interview dia. Bukit Gantang kata apa? Bukit Gantang kata sebenarnya memang ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Sekarang ni korang tengok, dia kata sekarang ni janji tinggal janji. Dah setahun.
dah setahun tapi masih lagi tak jadi-jadi kerajaan kan, dia kata. Dan kita memerlukan apa? Memerlukan peruntukan. Jadi memerlukan peruntukan untuk menolong rakyat di kawasan mereka. Sebab kalau masih keadaan begini, tak dapat menolong rakyat di kawasan mereka. Sebab rakyat ni kalau tersepit, memang dia akan cari MP ataupun adun di tempat tersebut. Jadi bila dah dapat peruntukan ni, macam mana dia nak buat kerja? Kalau untuk sumbangan peribadi lah. Okey. Lepas itu, sumbangan peribadi beliau terhadap rakyat di tempat mereka. Okey. Jadi, dia nampak kalaulah perkara ini berterusan, rakyat akan hilang kepercayaan kepada MP di tempat itu. Jadi bila rakyat hilang kepercayaan kepada MP mereka, ini is a dan pelaksanaan kerajaan. Sebab itu bila mereka ni masuk dalam parlimen, masing-masing macam ahli parlimen badut. Macam pendang tu. Dia naik, dia tanya kepada speaker. Kenapa? Speaker kata, dia tu pendang. Dia cakap macam tu. Dah speaker kata, apa salahnya cakap pendang kan? Alah, dia cakap pendang. Pendang tu melanggar ahli peraturan mesyuarat ke? Taklah, tapi dia duduk pendang. Dia cakap macam tu. Kan? Koyak korang. Dia orang ni tak ada hala tuju sebenarnya. Berdegar-degar di parlimen tapi tak ada alternatif mekanisme cadangan yang boleh dipertimbangkan untuk dibanding dengan mekanisme pendekatan yang digunakan kerajaan. Akhirnya, tanggungjawab utama sebagai pembangkang secara total telah gagal dilaksanakan. Betul tak? Agenda memperjuangkan rakyat habis tertinggal jauh ke belakang. Itu belum campur lagi yang tidur, yang menjerit, yang koyak, yang cetuskan provokasi, yang ponteng, yang keluar daripada sidang Dewan Rakyat. Jadi sekali lagi, kehadiran dalam parlimen sebagai pembangkang tidak memberikan apa-apa input kepada perbahasan di antara kerajaan dan pembangkang. Terima kasih walaun kerana meramaikan live saya sampai 1,300 orang tengok tadi. Secara tidak langsung anda telah memberi trafik kepada saya punya live dan menyebabkan live saya ini penuh dengan orang yang melihat, FYP dan sebagainya, hampir 1K. Terima kasih walaun semua. Dan kau tahu tak sebab apa aku tak layan korang dan aku teruskan bercakap? Sebab inilah masanya, semasa 1,300 orang datang dengar aku. Dan orang kata, oh patutlah orang datang dengar dia bercakap. Dia ni petah berkata-kata. Dan dia ni rupanya pandai balun puak-puak sana. Oh patutlah ramai orang tengok. Patutlah ramai saitro badak ke apa ke dengki sangat dengan dia ni. Oh patutlah. Tak macam dia orang duduk lucah, duduk apa kan. Patutlah rumpi and sendu, duduk melucah, duduk kata ke orang apa. Dia tak ada cakap pasal politik. Okey, kita kembali kepada politik. Kedua, kesemua ahli parlimen PN yang menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas dengan pendirian masing-masing. Kau tengok tak cara dia orang tulis surat? Cara dia orang tu karang perkataan dalam kenyataan media dia orang tu. Kenapa? Apa sebabnya? Dia ada pendirian dia masing-masing. Mereka melihat Anwar bersama kerajaan perpaduan lebih jelas arah dan langkahnya membela nasib rakyat dan membangunkan negara. Ketiga, hilang sokongan dan kepercayaan daripada ahli parlimen sendiri disebabkan oleh apa? Keegoan pemimpin utama parti, terutamanya Ketua Whip PM iaitu Taqiyuddin Hassan yang bertindak tidak meneruskan rundingan atau permohonan mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Jadi tanpa disedari ia memberikan kesan yang cukup besar kepada ahli-ahli parlimen sendiri yang tekad untuk berjuang untuk membangunkan kawasan parlimen sendiri. Sekarang ni saya fikir dalam kepala otak, tengok walaupun mula lari dah. Sebab apa? Sebab aku tak layan. Bila kita tak layan dia orang ni tak ada arah. Aku dah penat juga aku nak tarik kat bawah benda yang bodoh-bodoh nak menampakkan aku ni bodoh kan. Dia kata lagilah panas telinga aku ni dengar dia bercakap berkenaan dengan realiti. Saya nak beritahu semua, kebenaran itu memang pahit walaupun. Walaupun kau rasa menang di kemaman tapi tak mengubah apa-apa. Lepas tu sekarang ni aku nak tanya walaupun lah, ada tak yang berani naik ke atas dan beritahu aku bila sebenarnya PM11 ni nak angkat sumpah?
Berapa majoriti yang kau dah dapat dengan kau berbangga sangat kau menang dekat tempat kau sendiri tu? Lainlah kau pergi bertanding di Tambun, tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kau menang banyak. Barulah kau boleh sembang lebat weh. Sekarang ni kau menang di tempat kau sendiri yang well kan, kau dengan fitnah. Kau menang dengan fitnah weh. Kalau kau kata kata kami menang dengan betul-betul punya tu kerana Islam. Tak, kau orang menang dengan fitnah. Contohnya kau bawa Cikgu Bat ke sana untuk mencerca PMX. Kau bawa Atuk Saka untuk mencerca PMX. Kau bawa siapa lagi? Ramai lagi lah yang dibawa, semua pun dibawa kat situ kan. Sebondong-bondong bawa Sanusi lah, bawa apalah. Kutuk, fitnah, maki orang je ceramah kau tu. Kau tak ada pun nak bercakap berkaitan KDNK, FDI. Kau tak ada nak bercakap berkenaan dengan kemajuan negara, hal tuju ekonomi, kestabilan. Kau tak ada nak cakap berkenaan dengan lepas ini apa yang kita nak buat berkenaan dengan kemajuan negara dan sebagainya. Kau sibuk nak memfitnah, mencerca, buat cerita sebab kau memang menang dengan fitnah. Sebab kalau kau tak fitnah, kau tak akan boleh menang dan itu kepakaran kau. Jadi beginilah walaupun semua. Akhirnya ilusi untuk menakluk kerajaan pusat yang selalu didendangkan oleh pembangkang sekarang ni menjerat leher sendiri dan diri masing-masing yang berada di dalam Perikatan Nasional. Terutamanya Muhyiddin, Hamzah, Hadi Awang perlu bertanggungjawab dengan keadaan ini. Korang sekarang ni 69 kerusi saja. Korang jangan nak perasan sangatlah. Lepas tu kau percaya kepada setro-setro upahan yang mengatakan bulan 12 ni kerajaan akan tumbang sebelum awal tahun. Tumbang kat mana weh? Kau baca tak kenyataan media daripada MPAPW 1 yang menyatakan sokongan kepada PMX tu? Kalau aku jadi kau, aku malu tahu bersorak tentang sesuatu yang tak ada efek. Kau hanya menyatakan bahawa gelombang hijau masih lagi hidup di Terengganu. Tapi gelombang itu hidup dengan apa? Dengan fitnah. Jika keadaan ini berterusan dan sebahagian ahli parlimen PM menyatakan sokongan kepada PMX, maka bersedialah Perikatan Nasional untuk dia yang tak ada efek. Kau masuk dengan ahli parlimen. Jangan panas tak apa, jangan koyak. Lagu tu. Sekarang sebab saya dapat melihat Samsuri dibalun di dalam parlimen. Weh, seperti aku tulislah di mana? Di media X. Aku tulis apa? Muhyiddin Hang tu selepas dijadikan Perdana Menteri. Hello, Pak Jokowi, saya Muhyiddin Yassin. Saya baru saja ditabarkan, saya baru saja dilantik. Saya baru saja saya baru saja akad sumpah sebagai Perdana Menteri, Pak. Saya ini Muhyiddin Yassin, Pak. Kau rasa kalaulah si Samsuri tu jadi Perdana Menteri, Muhyiddin pun orang tak kenal kan. Aku sedih tau sampai call. Hello Pak, saya ini Muhyiddin Yassin, Perdana Menterinya Malaysia. Kalau si Samsuri tu usahkan call, dia tu terpaksa bergayut kepada Atuk Saka yang umur dekat 100 tahun tu semata-mata nak ke pelaburan untuk masuk ke Terengganu. Tak ada orang kenal dia pun. Ketokohan tu penting untuk kerjasama antara negara dan negara. Ini kalau MB yang sekadar ceramah di pentas PAS saja boleh jalan dah. Tak ada orang kenal lah dia di pesada dunia, kan? Kalau nak lantik sekejap. Nak lantik seorang Perdana Menteri mestilah ada ketokohan, kejayaan. Aku rasa kan kalau tengok Amiruddin yang Menteri Besar Selangor tu jauh lebih berkeupayaan daripada si Samsuri ni. Walaupun dia bukanlah seorang pemegang ijazah sarjana, master dalam aeroangkasa. Itu pendidikan di aeroangkasa. Kau rasa orang aeroangkasa ni bijak dalam
mengemudi ekonomi negeri ke? Kan? Kalau kau tengok kan, Amiruddin tu, kau tengok apa kejayaan dia hari ni. Macam-macam yang di offer. Lepas tu sekarang ni, Selangor ni, dia pergi ke pasar-pasar malam, dia bagi kupon pula dah. 1,000 kupon setiap minggu diedarkan kepada semua pengunjung di pasar-pasar malam. Ni nampak tak? Duit ni tak tahu nak buat apa dah. Nak bagi lagi kat rakyat ni. Dr. Sam menang bergaya. Alah, menang bergaya yang tak mengubah apa-apa. Tahniah lah. Tapi masalahnya korang ni berbangga sangat seolah-olah korang ni boleh tukar kerajaan. Weh, Samsuri menang di Kemaman. Kerajaan negeri Terengganu still lagi, kalau dia kalah pun, kerajaan masih lagi kerajaan PAS yang mengemudi negeri Terengganu. Tak bertukar. Kerajaan Persekutuan masih lagi PHBN dan juga beberapa parti JRS, GPS dan lain-lain. Aku macam, weh, kau sedar ke tak sedar ni? Kau berbangga sesuatu, kami menang besar. Baguslah menang besar, tapi tak merubah apa-apa. Tetapi kalau BN yang menang tadi, ia merubah 1,001 benda. Kenapa aku kata merubah 1,001 benda? Sebab korang akan malu besar. Sebab kalah di laman sendiri. Kerusi yang dulunya milik kau dan kau hilang kerusi tu disebabkan rasuah. Dan kalau BN menang tadi, aku tak tahulah walau nak pergi sumbat muka di lubang taib mana. Serius aku cakap. Okay, baik Ari, silakan. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam.